Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Rahman. Wahid. Terima kasih kerana menyertai kelas macam biasa. Untuk makluman, sebenarnya ada sedikit kesilapan info. Sebenarnya dalam maklumat tu tulis kelas hari Isnin, tapi kelas hari Isnin sebenarnya adalah subjek BN dan BI ya. So hari ini adalah ganti subjek BN dan BI. Okey. Terima kasih teman-teman jadi saya nak bagi bahan untuk malam ni. Saya pernah bagi dah. Ni kertas 2, kertas 1 saya pernah bagi sebelum ni. Kertas 2 juga. Okay, so sebenarnya saya buat dalam ni lah. So hari ni kita akan buat kertas 1 ya. Bahasa Melayu kertas 1. Tak ini. Pada kelas ni. Okey, pada pelajar sebentar saya sedang memuat naik bahan yang kamu sedang tengok dekat sharing screen ni, yang saya present ni. Saya sedang muat naik dalam grup-grup kamu sekejap Okey. Okey dah. Okey, para pelajar, bahan yang sedang kamu saksikan ini adalah bahan bahasa Melayu kertas 1. Bahasa Melayu kertas 1. So, saya dah pun kongsikan bahan tersebut dalam Okey.
selama kita satu kan. Jadi saya rasa agak lama kita tak fokus kepada satu. Okay, jadi sekala kita tengok kepada satu. Okay, kita just buat apa yang sa'i dalam bahasa Melayu. Ingat Pak Fajar, saya dah beberapa kali tekankan bahawa subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris memangnya dicipta mengikut modul untuk persediaan kamu bagi memasuki tingkatan 4 atau 5. So, apa yang kamu nampak di sini walaupun dia sekadar soalan ABC, okay, walaupun soalannya nampak agak remeh, okay, walaupun ada yang boleh tahan susah, tapi ingat ini semua adalah basic dan persediaan yang kamu kena kuasai bila kamu masuk tingkatan 4. Okay, okay, sebelum tu, seperti biasa, sila rekodkan kehadiran kamu, tuliskan nama dan juga nama. Okay. Okay, saya bagi masa. Okay, saya bagi masa. Sekejap. Nak bagi masa tu. Okay. Okay, jom kita berada pada soalan yang pertama. Okay. Soalan pertama. Kalau kamu tengok kat sini, kita ada bahagian A. Bahagian A ada 20 soalan, 20 markah. So, di bahagian A ada 20 soalan, semua soalan ABC. Bahagian B ada soalan subjektif. Okay, ada petikan. Okay, dan bahagian C adalah soalan ulasan atau ringkasan ataupun rumusan. Okay, saya pernah briefing benda ni masa awal-awal tuition kita hari tu bulan 11. Okay, okay. Okay, jom. So, saya rasa jom kita mula sama-sama. Kita buat, kita kuatkan, kita ulang kaji balik, recall balik penguasaan dan pengukuhan bagi tata bahasa. Basically memang betul ini banyak fokus pada tata bahasa. Kenapa fokus tata bahasa untuk bidang ni? Memang dekat dalam SPM nanti tata bahasa memang ada fokus ke? Memang ada. Dalam SPM nanti tidak kamu tengok dulu saya. Saya pernah tunjuk benda ni kat kamu. Saya pernah tunjuk hari tu kamu masa awal awal apa? Okay, ini kertas 2. Kamu nampak ini kertas 2. Masa awal bulan November itu, masa kelas kita baru mula itu. Okay, kamu nampak sini. Okay, ini soalan pertama morfologi. Morfologi lebih kena cari perkataan. So, kalau kamu lihat kat sini dalam level SPM nanti masa kamu, dia akan berkata, kata okay, adjektif. Kata terbitan dia masuk kata imbuhan. Kata macam tunggal, macam-macam kata lah katanya. Kata pasif, kan? Kata kerja aktif, macam-macam. So kat sini nanti benda ada penggunaan. Kalau ABC akan macam ni kan? Okay, so benda tu akan dibawa dalam SPM nanti. Selain itu, kenapa kita kuasai juga tata bahasa? Sebab kalau kita tengok dekat bahagian B. Sekejap bahagian B. Okay, bahagian B kamu nampak tak ayat A, ayat PC. Dan benda tu dibawa dalam SPM pada bahagian ni. Sintaksis nampak ni subjek predikat. Okay. Kat sini boleh ayat majmuk, ayat tunggal, frasa FNFK, FNFS, ayat biasa, ayat songsang, semua boleh keluar kat sini. So memang dibawa sebiji-sebiji daripada sini. Daripada kamu masuk ketiga tu dia bawa apa ni ayat tunggal majmuk dibawa ke benda ni. So basically bahagian B ni yang bukan petikan, yang tanya soalan dalam bentuk tata bahasa ni, soalan-soalan subjektif ni memang akan ditanya sebiji-sebiji, sebulat-sebulat sama seperti dalam SPM dalam masa kamu form 4. So benda ni penting untuk kamu kuasai. Okey, saya tengok ada petikan ada petikan. Okey, sebelum masuk bahagian C sebelum ada novel. Okey, kita tengok ada petikan. So petikan ni petikan umum, kita just baca. Mungkin boleh jadi petikan sastra. So kita lihat dekat mana soalan tu. Nampak ni? Petikan sastra keluar satu soalan dan petikan umum keluar satu soalan. Petikan umum. Ini petikan umum. Keluar satu soalan. Okey So
Masa SPM nanti akan keluar dua-dua. Jadi tak boleh lah soalan petikan. Jadi kat sini soalan petikan ni tolong jangan main. A, B, C ni kena kuasai betul-betul. Sebab dia akan bawa sama benda ni. Benda sama je. Dia akan bawa sebiji-sebiji masuk dalam SPM. Okay. Okay, so novel macam biasa, sama je dalam SPM memang ada pun. So ini novel. Okay, ini soalan 8 novel. Okay, soalan 8 novel Soalan 8 novel ni lagi menarik kalau kamu nak tahu Nanti masa kamu form 4, soalan novel ni dia akan ambil mana-mana novel dekat negeri utara ke, negeri kat Sabah Sarawak ke, dekat negeri belah selatan ke, belah timur ke. Okay, kalau kamu nak tahu dekat Malaysia ni ada 4 zon novel. Kita ada 4 zon novel. Kita ada zon negeri Kedah, Kelis apa semua. Kita ada zon tengah, kita ada Selangor wilayah dan juga Pahang dan dari lepas tu kita ada zon satu lagi zon zon timur. Okey, lepas tu kita ada zon Kelantan Terengganu, Pahang, Melaka dah saya. Okey, Melaka join orang. Johor join Sabah Sarawak, itu zon Borneo. Ada 4 zon so 4 novel. Jadi untuk makluman awak dalam SPM nanti dia akan keluar satu petikan novel. Petikan novel ini diambil daripada mana-mana novel yang kita tak belajar. Kalau keluar novel utara, nasib zon lain. Okay. Jadi tapi soalan tak susah, soalan satu je. Dan markah dia pun tak banyak, 4 sahaja. Okay, jadi skill yang diperlukan adalah skill mencari jawapan dalam petikan. Itu sahaja. Dan soalan yang macam biasa kamu jawab masa form 3 tu ada di sini. Okay, jelaskan 2 peristiwa. Okay, so ada memang ada. Lebih kurang sama macam kamu masa form 3. Okay, saya review sikit. So kat sini ada soalan rumusan, ulasan. So sama je macam dalam SPM. Kita memang ada pun, ini dia. So masa dalam SPM dipanggil rumusan. Tiada ulasan, tiada ringkasan. Jadi kamu boleh pilih hanya satu sahaja, tapi bahan dia jadi 2. Bahan 1, bahan 2. Jadi jawapan kamu kena combinekan 2 bahan. Ini level SPM. Ya, kamu belajar nanti. Okay. So basically apa yang korang buat untuk rumusan ataupun ringkasan ulasan dekat level T3 ni, benda yang basic dan sangat-sangat senang. Jadi siapa yang tak dapat markah lebih daripada 10, kamu kena berlatih lah sebenarnya. Memang korang kena berlatih. Sebab benda yang akan cari ni, faktor-faktor ni, dalam ini dia beritahu kan. Awak baca dalam soalan PT3 ni, bahagian C ni, faktor-faktor masalah banjir kilat. Dia beritahu. Tapi dalam SPM dia tak cakap pun. Dia senyap je. Dia kata buat satu rumusan yang panjangnya bla bla bla. Dia tak kata apa-apa pun kena cari. Pandai-pandai lah kau cari benda sebenarnya yang nak. Kena matching dengan bahan dulu. Jadi, skill kena ada. Siapa yang suka buat ulasan, tak suka buat rumusan ringkasan. Nasihat saya, tolong jangan abaikan langsung bahagian ni. Kalau boleh, biarlah master kamu kuasai dua-dua bahan. Dua-dua untuk soalan. Okay? Okay, itu yang saya boleh share sikit lah. Okay, tak apa, saya just buat briefing saja untuk paper 1 ni. Fokus kita hari ni lebih kepada yang ni. ABC. Jom, tata bahasa Okay, so everyone, jom. So, kita akan bermula dengan soalan nombor 1. Okay, lengkapkan ayat-ayat berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai. Okay, nombor 1. Permukaan kayu itu masih walaupun sudah diketam. Okay, cadangan jawapan. Okay, C betul lah. Jawapan nombor 1 C, kesat. Okay, C kesat. Okay, nombor 2. Nombor 1 C, kesat Kesat saya rasa semua orang faham kot kenapa jawapan dia C. Kalau ada soalan, tolong tanya buka mic ke ataupun kalau siapa-siapa yang tulis dekat in-call message chatting room tu, kalau saya tak perasan, korang buka mic, cikgu ada soalan. Okay. Okay, jom kita pergi nombor 2. Okay, ini gambar Encik Leman tengah apa benda ni. Okay, ada soalan tanya, diketam Okay, ketam tu apa Okay. Biasanya kita tahu ketam ialah
makanan haiwan laut ketam haiwan laut. Lalang saya buka Google terus korang tengok apa benda gambar tu. Ini adalah benda basic yang korang kena tahu. Benda-benda simple macam ni kalau keluarlah dalam rumusan ke keluar dalam soalan karangan ke kan. Tak tahu kata tu kan susah nanti. Okay, ketam. Okay, ketam kayu. Okay, saya terus saya stop present. Saya sharing saya punya Google. Okay, saya Google image ketam kayu. Ini alat dia. So, cara penggunaan dia korang boleh Google atau YouTube macam mana cara dia guna. Nampak ni nama dalam bahasa Inggeris dia hand plane. Okay, hand plane, ketam kayu sebenarnya kalau kamu tahu permukaan kayu dia kasar. Permukaan kayu dia kasar. Jadi, ketam ni digunakan untuk meratakan supaya dia jadi halus. Nampak ni permukaan gambar dia pada kayu. Nampak dia letak ni guna mesin. Jadi permukaan kayu yang kasar tu akan jadi halus, licin. Rata. Jadi tak ada kena selumbar ke. Nampak ni arah pengetaman. Dia memang akan letak atas permukaan kayu. Kisahlah kayu tu lebar ke apa ke. Nampak ni. Ada gambar tangan ni. Okay. So akan penuh habuk kat situ. Okay. So kita cukup. So kita kembali pada soalan. So Encik Leman. Encik Leman sedang buat apa tu? Lalang sebilah sabit. So tolong beri perhatian. Sabit penjodoh bilangan dia sebilah macam pisau juga benda tajam biasa kita guna bilah. Mencentas, menebas, menakik, melibas. Okay, saya rasa melibas korang pun salah. Takik ni biasa takik ni macam kita takik kayu. Kalau batang pokok, kalau orang doktor dia getah, dia takik, pak. Ambil parang, kita ketuk batang kayu tu, pak, takik. Macam nak kupas kulit kayu kan, itu takik. Okay, menebas. Mencantas, okay. Menebas dengan mencantas ni sebenarnya lebih kurang sama perbuatan dia. Jadi saya rasa mungkin ada antara kamu confuse nak buat mencantas ke menebas. Okay, yang paling penting sebenarnya para pelajar, bila kamu nampak lalang, rumput, jawapan dia menebas. Okay. So, kenapa jawapan dia menebas? Kenapa bukan cantas? Sebab cantas ni boleh jadi pelbagai. Kita boleh mencantas ranting kayu. Kita boleh mencantas daun-daun. Mencantas ni dia boleh sama ada bawah atau atas. Okay. Tapi kalau tebas biasanya benda yang saiznya dari pinggang ke bawah. Itu tebas. Okay kalau cantas ni macam potong pelepah pisang. Okay, cantas. Kita potong pelepah sawit, pelepah kelapa. Itu bercantas juga. Okay, tahan ranting-ranting yang rapuh, kita cantas. Okay, itu maksud cantas. Okay. Okay, so nombor 2 jawapan dia menebas lalang. Nombor 3. Okay, siapa nak teka? Saya rasa nombor 3 ni agak popular mungkin siapa yang tak tahu, confused, kenapa dia rasa dia tak tahu betul ke A tu kan. Mungkin sebab kamu tak pernah tengok atau kamu terlupa. Biasanya kenapa para pelajar tahu jawapan dia A, sebab dah banyak kali nampak ayat ni. Kita dah banyak kali dengar dalam berita. Dah pernah baca, dah pernah dengar orang cakap so memang itu jawapan A. Memang itu fungsi dia. Meloloskan diri. Okay, dia melepaskan diri lah. Okay.
Okey, nombor 4, tunggu negara. Apa jawapan dia? Saya tak rasa jawab pada A. Saya tak rasa jawab pada B. ah. So, kau rasa apa jawapan dia? C atau D? Yang mana tepat? D. Nombor 4 tu. Negara. Okey, D memperingati. Memperingati bukan untuk menghormati. Okey. Nak hormat tak payah buat tunggu, tak apa kan. Okey, tunggu ni sebab kita tak nak orang lupa. So kita buat tanda peringatan. Okey, so nombor 4 D. So nombor 5. C. Okey, nombor 4 dan nombor nombor 4. Jawapan bola dan jawapan daun tu tak logik Sebab biasa orang tak guna setengah, orang guna sesetengah. Kalau letak sesetengah, so B tu berkemungkinan betul. Okey, C kot. Memang betul lah. Memang jawapan sebenar dia adalah C. Okey. Kenapa kita tak guna A, beberapa penduduk? Sebab kita kalau kamu bezakan saya pun tak pasti kenapa A tu tak sesuai. Sebab pertama sebab kita tak pernah guna. Kita tak pernah dengar apa ayat macam tu. Biasa kalau nak gunakan kataan masyarakat, orang ramai, kita akan gunakan segelintir, sebahagian, sesetengah. Kita tak guna beberapa. Okey Dan satu lagi yang saya nampak kenapa tak boleh guna A. Kalau nak guna beberapa, dia mesti ada penjodoh bilangan. Beberapa orang. Beberapa ekor. Beberapa buah. Beberapa batang. Dia mesti ada benda tu. Okey itu kamu kena sedar benda tu. Tapi kalau setengah, segelintir, sebahagian, dia tak perlu penjodoh bilangan. Faham tak penjodoh bilangan apa? Ni bilah, ekor, sikat, batang, buah, biji. Kan penjodoh bilangan. Siapa lupa tengok balik nanti Tandan, sisir, sikat, apa lagi? Helai. Kan? Okey. Okey. So itu nombor 5 segelintir Kalau separuh, kelakarlah. Separuh penduduk. Separuh penduduk boleh. Tapi kat sini contohnya separuh penduduk tidak menyokong kerja-kerja merobohkan contoh. Okey. Tapi kat sini saya rasa kurang sesuai. Biasa yang buang sampah bukan separuh penduduk Okey, tak ramai yang buang sampah. Kena tengok dia punya situasi juga maksud ayat Okey, nombor 6. Nelayan itu tetap turun ke laut. Ini senang ni. Okey, C walaupun betul C walaupun laut bergelora. Betul. Okey. Tak ada usah mana pun Okey. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7. Okey, bilik pengantin itu kelihatan cantik setelah dihias dengan kain Wow, ini apa ni? Ada orang jawab C. Yang lain nak cuba? Ada orang jawab C juga. Yang lain nak cuba lagi? Jejari. Jejari pertama jari kita, jari manusia atau jari haiwan ke. Ataupun jari jemari itu jari lah. Yang kedua jejari ni jejari basikal, rim basikal. Tayar basikal punya rim tu. Yang batang-batang besi yang halus tu. Dekat tayar basikal itu jejari juga. Apa lagi jejari? Jejari banyak banyak bentuk jejari okey. Kekisi. Okey, kalau siapa tak tahu kekisi ni dekat tingkap besi. Okey, kalau korang tengok dekat tingkap sekolah korang yang selalu pecah tu, okey. Kan? Nampak tak frame dia? Dia punya rangka bingkai
Bingkai tingkap tu adalah besi kan. Yang rangka tu kita panggil kekisi. Kekisi Yang tempat letak cermin tu. Ada banyak bilah kan. Banyak tempat letak cermin tu banyak kan. Itu dipanggil kekisi. Benda yang sedang kita belajar ni lah benda yang bilangan dia banyak. Lalu digabungkan. Jari-jari jadi jari. Kisi-kisi jadi kekisi. Langit jadi langit. Kuda-kuda jadi kekuda. Okey. Saya rasa kekuda semua orang faham. Kalau cakap kekuda je, semua orang rujuk kepada posisi kalau orang bersilat, orang sedang berlawan, atau orang sedang bersenam, kan, kekuda kan. Kekuda tu adalah kedudukan kita menahan tubuh badan dengan menggunakan kekuatan pinggang dan juga peha dan lutut. So, kuatkan kita punya daripada pinggang sampai ke lutut untuk mengukuhkan kita punya posisi berdiri. Itu kekuda. Okey, so itu kekuda. Lelangit ni, lelangit ni biasa kalau orang cakap lelangit ni macam lelangit rumah atau lelangit mulut. Tapi biasanya ramai orang cakap lelangit kata lelangit mulut. Okey, kat mana? Dekat bahagian atas mulut kita, bila kita buka mulut kita, dekat lidah dekat bawah, kat kawasan atas. Rongga ruang mulut kita yang dekat atas kan, korang tahu kot. Tetapi para pelajar, ini adalah rumah kayu sebenarnya kalau korang nak tahu. Jadi rumah kayu ni, diorang tak ada ceiling. Diorang tak ada ceiling tau, rumah orang dulu. Jadi nampak terus direct bumbung dia. Atap dia. Jadi antara bumbung tu kalau korang perasan, penuh disokong oleh banyak batang-batang kayu. Jadi ruang antara batang-batang kayu dan juga bumbung tu kita dipanggil langit rumah. Kadang-kadang orang letak papan buat store lah, boleh buat pangkin lah, atas tu boleh buat apa, kalau orang putih dia panggil apa, buat apa kalau rumah orang putih, apa, bahagian atas tu dia panggil apa, tak saya lupa lah, apa, tingkat, rumah 2 tingkat tapi ada atas tingkat lagi, dia kecil. Aku panggil apa, saya lupa. Istilah dia apa. Bukan rooftop. Rooftop atas bumbung lah. Attic. Loteng. Loteng. Yes, attic. Attic bahasa Inggeris. Bahasa Melayu loteng. Jadi, memang sebenarnya kawasan lelangit rumah ni, dia sesuai untuk buat loteng tau sebenarnya. Okay. Tapi rumah sekarang dah penuh ceiling. Jadi ceiling kita dah tak nampak langit-langit rumah tu. Jadi sebenarnya langit-langit rumah ni atas ceiling kita, bawah bumbung, ruang kosong. Itulah langit-langit rumah. Okay? Okay, jom. Kita pergi. Okay. Jadi sebenarnya ini memang dia gantung style lah orang buat ni kan. Kain-kain hiasan ni pun cantik bilik pengantin. Okay, seterusnya soalan nombor 8. Okay, kita lihat perkataan berhuruf condong. Okay, kita buat sampai nombor berapa lepas kita tukar kepada subjek. Okay. Okay, try nombor 8 tu. Korang rasa yang mana? 1, 2, 3, 4. Agak-agak lah. A. Okey, saya rasa nombor 3 dengan nombor 4 ni salah. Betul? Tadi ada kawan kita cadangkan 8A. Nombor 3 ni sepatutnya serangga perosak. Okey, betul Batusha? 1 dan 2 A. Okey, betul A. Betul Batusha. Okey. So, kenapa 3 dan 4 ni salah? Pertama, nombor 3 ni serangga perosak kan? Dan nombor 4 ni semua kerosakan. Betul Batusha. Semua kerosakan. Betul. Okey. Dah. Kita pergi nombor 9 pula. Kental. Adik menarik-narik tiup basikal yang apa Tiup basikal kalau getah dia panggil apa? Ada apa? Benda yang
Bukan kenyal apa? Bahasa Melayu apa? Benda yang kenyal kan? Kenyal kan? Kan? Kenyal. Okey. Saya rasa nombor satu tu kenyal. Adik menarik tiup basikal yang kenyal. Kenyal eh. Kenyal ni macam benda yang kita apa? Chewy kan? Benda yang kita boleh tarik meregang. Macam getah. Getah. Apa-apa jenis bahan yang boleh getah adalah sifat dia meregang. Dia boleh tarik dan dia boleh mengendur balik. Itu kenyal eh. Bukan kental. So nombor satu salah. Okay. Tiup basikal yang kenyal eh. Okay. Ada orang cadangkan B 2 dan 4. Okay. Ibu mengacau adunan puding jagung itu hingga kental. Okey, kalau kamu nak tahu kalau orang nak buat kuih, biasanya puding lah. Puding ni sebenarnya dia daripada benda yang cair. Tapi sampai dia jadi benda yang kita tengok macam korang makan apa nama benda yang bekas RM1 harga RM1.50 tu. Apa nama benda tu apa? Apa nama benda tu? Macam agar-agar tu. Apa? Bukan jelly, apa? Yang tak kenduri tu apa nama dia? Alah, yang jual RM1.50 tu. Lagi. Selain agar-agar tu apa nama saya lupa. Entahlah. Bukan cumi. Benda yang ada flavor keladi lah, flavor coklat durian lah. Apa benda tu. Okay. Tak kisahlah. Benda tu pun ala-ala puding juga kan. Okay. Sebenarnya benda tu dia adalah air. Tapi bila sejuk, ataupun dimasak, dia akan jadi macam, jadi pepejal. Pepejal yang bergegar kan. Itu adalah kental. Itu adalah kental. Dade. Dade. Terima kasih. Okay. Tapi dade tu tak kata kental, saya pun tak pasti betul ke tak dade tu kental. Saya rasa ya kot, lebih kurang lah. Tapi kalau korang nak tahu macam mana keadaan kental tu, benda tu dia bergegar. Saya rasa agak-agak pun kental. Dia bergegar. Yes. Okay. So, nombor 3, confirm salah. Jalan raya berlubang permukaan yang tidak kental. Bukan tak kental. Sepatutnya apa ni? Nombor 3 sepatutnya apa ni? Permukaan yang tidak apa ni? Tidak kukuh. Okay. Saya rasa kukuh betul. Permukaan dia yang tak kukuh menyebabkan dia berlubang. Betul? Okay. Permukaan dia yang tidak kukuh lah. Menyebabkan dia mudah berlubang. Okay, betul? Okay. Nombor 4. Okay, ini betul lah. Memang bersemangat kental lah. So, jawapan dia 2 dan 4. Okay, nombor 10. Okay, last kita habiskan nombor 10 ni dulu. Nombor 10 hingga 11. Lepas tu kita buat English. Okay, 10 hingga 11 last. Okay. Try cari. Okay, 10. Siapa nak teka jawapan? Okay, ada orang try A, ada orang try D. Lagi. Siapa nak try lagi? Nombor 10. Okay, ada try D. Lagi yang lain? D. Okay. Memang betul. Sebenarnya jawapan yang tepat adalah D. Jawapan yang tepat adalah daun. So, next, saya pergi nombor 11. Last. Okay, later we will continue with English. So, number 11.
11B. Okay, apa? A, B, C, D, korang rasa apa? B. Okay, bola, okay, ramai cadangan bola, betul? Okay, betul, itu jawapan dia bola. Alright, okay, dah. So, cukup saja perbincangan kita setakat ni. Nanti sebenarnya kan, next kita akan sambung. Next week kita akan sambung dengan kertas 2. Lepas tu kita akan sambung juga yang kertas 1 ni balik. Soalan 12, 13, 14 ni semua boleh tahan nak mencabar. Kita semak balik. Okay, tak apa. So, jom kita pergi pada subjek bahasa Inggeris. Oh, ni bahan lain lah. Saya nak tukar bahan lah. Saya nak ambil bahan ni. Ni bahan tak ikut yang biasa. Okay. Sekejap ya. Oh, ini bahan lama ni. Ini betul-betul bahan lama ni. Tiga bukan lagi keluar macam tu. Okay. Bahan lama juga. Okay, wait lah. Saya sediakan bahan.
Okay, students, this is the document. I Dah? Actually, I'm not sure whether we have done this previously or not. Okay, tak apalah. Kita buat je lah Okay, jom student kita pilih yang ni. Okay, sebenarnya soalan yang sebelum ni pun okey juga sebenarnya. Soalan sebelum ni. Yang saya bagi semalam tu okey juga sebenarnya. Tak masalah kot. Okay. Okay. I'm cooking, cycling or painting. Okay. Or maybe something else. Okay, ini saya dah pernah buat macam hari tu. Bulan Oktober punya. Ini Kelantan punya. Ini soalan test. Soalan test orang kan. Okay, students, maybe some of you already joined in the last class when it was October. 11.10 lepas kita ada buat test tau untuk pelajar-pelajar kelas online. So this is the question. Okay. So ini ada discussion daripada soalan tersebut. Okay. So kalau kita compare dengan soalan lepas, if we compare, the object is camera, laptop or PlayStation. So when you see from this object, these three objects or these three birthday presents, we can see the suggestion or kita panggil kat sini dia punya explanation or reasons. Bila kamu nak pilih satu objek tu untuk jadikan sebagai hadiah, ini adalah antara reason-reason dia. Okay. So kalau adakah kita sesuai untuk kita buat ni? Kalau kita nak pilih cooking, cycling or painting, hobby. So when we are trying to reasoning ataupun apabila kita hendak memberi alasan kepada hobi yang kita pilih tersebut ataupun benda hobi lain yang kita cadangkan, apakah kriteria ataupun what are those things that we need to reconsider? We need to kita panggil take count to as our reason that support our option.
Yang akan menjadi alasan-alasan kita untuk menyokong hobi yang kita pilih tersebut kan. Okay, so saya akan cuba buat macam ini juga. Suggestion. Criteria or category of a certain present. Kat sini criteria or category of a hobby. So, okay. Kurang lah. Nanti kau tak ada pula. Okay, sebelum tu saya share dulu. Mana. Okay, wait, I'm still uploading the document in your WhatsApp group. What's wrong? It's taking too long. Dia buat tag. Let's go.
Okay, everyone. Serius, in my opinion, pada pandangan saya, so, thing that you have to consider to support your choice. Pilihan awak tu your choice tu. So korang kena fikir kalau cooking, cycling or painting ni apa benda yang kita boleh buat comparison. Okay, apa perkara yang sesuai untuk kita sokong. Sebenarnya tak perlu fikir serumit ini. Sebenarnya korang boleh fikir apa saja alasan. Okay, tapi apa yang saya buat ni sebenarnya lah, it's a purpose, tujuannya lah supaya korang dah biasa bila nak buat penulisan dalam English atau BM, korang kena fikir apakah hujah-hujah yang sesuai untuk korang masukkan. Tak kisahlah isi tu isi apa pun. Pertama, kenapa kita fikir kalau saya copy paste sebab benda ni daripada number 1 nanti number 6 ni. Let's say lah saya copy everything lah. Kita compare dulu betul. Okay, saya rasa nombor 1 tak sesuai. Pemilikan hobi bukan tentang yang kita miliki, tapi experience, pengalaman. Kenapa kita pilih hobi tersebut? Adakah ada kaitan dengan pengalaman? Saya rasa banyak dekat pengalaman. Pengalaman masak, ada pengalaman masak, saya rasa itu bukan satu alasan yang kukuh untuk jadikan jawapan pilih hobi tersebut. Kan? Okay. Ataupun boleh juga orang kata dia pilih hobi tersebut sebab dia selama ni tak pernah pengalaman masak sendiri. Jadi kali ni nak pilih hobi baru ni sebab dia nak cuba rasa pengalaman masak. Boleh juga. So saya rasa boleh. Okay, experience. Okay, experience. So saya letak sini ni explore. Nak KI atau menceburi menurut KI lah kan untuk menceburi pengalaman baru untuk mencuba baru, trying experience. Boleh juga. Okay. Environment, trend. Adakah disebabkan trend hobi sekarang banyak orang? Adakah environment persekitaran? Persekitaran maksudnya family dia tak ada seorang pun suka masak tapi dia nak try. Ataupun family dia semua suka berbasikal. So dia pun nak try hobi basikal. Trend sekarang semua orang pergi basikal kan, betul? So nombor 2 kita boleh terima. Environment ataupun trend. Okay, nampak sini bila kita ada benda-benda macam ni. So banyaklah sikit ataupun seronok sikit kita punya writing reasoning ni betul. Okay. So nombor 3 function, usage, benefit. Saya rasa kat sini kalau ada sikit lebih usage, kegunaan, function. Dia bukan lebih function, lebih function tu so, kat sini purpose, tujuan. Hobi tersebut. Apa purpose, tujuan. Okay. So, purpose of benefit, comparison, semua dia. Kita bandingkan. Tapi kalau banding painting, cycling ni. Betul. Okay. Yelah, cooking duduk setempat. Painting duduk setempat. Tapi cycling you bergerak banyak. Okay. So, you outdoor. Cooking indoor. So, cycling model luar. So, letak dua at least. So, durability. Durability maksudnya ketahanan. Penampilan digital, ability, saya rasa kita boleh ambil juga, tapi durability ni lebih tukar kepada endurance, tapi endurance tak, korang mungkin tak pandang nak guna kot. So physical appearance, mungkin kalau painting lebih kepada style. Okay, ataupun kalau physical appearance, you rasa kalau pilih hobi masak, nampak macam professional. Okay,
nampak sportsman. Kalau cooking apa ni, Messi pakaian kotor apa semua, so dia tak suka benda-benda yang menyebabkan you buat benda-benda yang kotor, benda-benda yang very kita panggil apa, activities that involve a lot of garbage. Okay, you have to clean things. So berbanding dengan cycling, you just have to clean yourself only the shirts kan. Tapi kalau painting, you nak kena bersihkan peralatan semua. Betul lah. Ya, so mungkin kalau sebab walaupun masih dia menyebab banyak bahan ke dari segi mau gerak jatuh apa semua. Okey, bila pergi pasar, dia suka pergi pasar, dia suka masak, semua. Okey. Kita sempat tengok alam sekitar, dia fokus senyap. Ada orang suka macam tu. Dia tak suka banyak bergerak. So hobi yang sangat susah untuk dia. Ada orang macam tu. Okay, so mobility pergerakan. So try. So price of work. So kat sini kita tukar, bukan price, kita letak kat sini cost. So saya rasa yang paling murah ialah painting kot. Tak juga. Bahan-bahan painting mahal. Bahan-bahan cycling pun mahal. So saya rasa cooking lah kot, bahan murah. Masak merupakan bahan untuk masak suatu masak, bahan murah pun jadi sebuah hidangan. Because very exquisite ataupun very, kita panggil, saya dapat satu bahan tu dipanggil sebagai saya lupa that word. Saya this word is very bombastic. I think saya rasa tak ramai orang guna perkataan ni. Saya letak warna sebab perbezaan warna yellow. Gastronomy delights, hidangan yang khusus terperinci, hidangan yang tertutup. Maksudnya bukan semua orang dapat rasa. Maksudnya hidangan keatasan.